Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amsayna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, ayahanda dan bunda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan sembah syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekali lagi kita dapat berhimpun dalam satu majlis yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ni adalah perhimpunan yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita sambung bicara kitab kita, kitab Jalan Menuju pada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita telah pun baca sedikit hari itu, iaitu penyakit lidah di antaranya ialah mengumpat. Mengumpat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud mengumpat itu lebih buruk daripada berzina. Kenapa disebut mengumpat ni lebih buruk daripada berzina? Kerana seseorang yang berzina kemudian kalau dia bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubat dia. Ini kalau berzina. Sedangkan kalau yang mengumpat, dia kena bertemu dengan orang yang dia umpat, kena minta maaf dengan orang yang dia umpat, kan? Baru dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia direct minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala sebab mengumpat, Allah tak terima, kan? Allah tak terima, melainkan dia kena jumpalah. Sebagaimana yang kita sebutkan dulu, kan tuan-tuan, kalau kita lah seseorang ni dia ingat nak minta maaf, nanti cerita dia payah, takkan dia ingin mengumpatlah saudara dia, kan? Antaranya apa yang berat ni kita sebut, antaranya kalau dia mengumpat seseorang kemudian dia insaf, dia nak bertaubat, maka dia kena jumpa balik semula dengan orang yang dia mengumpat hari itu, menyebutkan apa dia umpat hari itu satu persatu, baru selesai. Kalau kita ingat macam ni tak jadi nak mengumpat, sebab nanti nak buat apa, kita nak kena jumpa balik semula dengan dia, kita nak cerita pula satu persatu benda yang kita umpat. Lepas tu kita pun rasa-rasanya kalau dia tahu kita ni mengumpat macam-macam ke dia hari tu, mungkin dia ni akan menunjukkan reaksinya tak suka dengan kita, tak mau menerima kemaafan kita. Jadi kita pun tak boleh sampai bila-bila nak jadi baik dengan dia. Cerita dia susah, tuan-tuan, kan? Itu yang pertama lah. Ada pandangan yang
lebih longgar sikit lah, kan? Kalau sekiranya seseorang ini dia mengumpat, memadai dengan dia jumpa balik semula dengan orang yang dia mengumpat, kemudian dia minta maaf. Ini longgar. Sebab tu yang bila sebut yang ambil yang longgar ni, dia lepas mengumpat dia mengumpat lagi. Sebab dia kata tak apa. Tak apa lepas ni kalau kita menyesal, kita nak taubat, kita jumpa balik semula dengan orang yang kita mengumpat, kita minta maaf lah. Kemudian kita sebut kat belakang tu kosong-kosong ya. Kan, kosong-kosong. Kan? Ataupun susah kita nak jumpa dengan orang yang kita mengumpat, dia berada di tempat yang lain. Kita pun tak tahu dia ni duduk dekat mana. Caranya, kata ulama, kita buat kebaikan, kita hadiahkan pahalanya daripada kebaikan yang kita buat tu. Andainya ada pahala, kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang kita mengumpat. Ni caralah, beberapa cara tuan-tuan. Cerita dia tak payahlah ngumpat. Cerita dia, biarlah kita ni kalau boleh tuan-tuan, janganlah mengumpat saudara kita dengan sesuatu. Itulah yang terbaiknya, dan kalau boleh buat, itulah yang terbaik. Kemudian makna mengumpat ialah kamu menyebut mengenai saudara kamu di belakangnya dalam perkara yang dia benci kalau dia tahu. Kita sebut tentang saudara kita di belakang dia, tentang sesuatu yang dia tak suka kalau dia tahu. Kalau dia tahu kita kata dekat dia macam ni, dia tak suka. Itulah nama dia mengumpat. Walaupun betul berlaku, kan? Walaupun betul dia macam tu. Contohnya, memang kita ni bukan tambah-tambah, kita ni memang cerita yang sebenarnya. Walaupun yang sebenarnya tuan-tuan, walaupun yang sebenarnya, itu tetap disebut sebagai mengumpat. Menyebut kekurangannya, menyebutkan apa tentang perangainya. Kalau dia dengar lah, kita kan berceritakan tentang dia kepada kawan kita, dia dengar ni, sedih hati dia. Ada kawan-kawan dia, Tuan Haji tu, dia ceritakan keaiban dia ni kepada kawan-kawan dia, malu dia. Macam tu. Jadi walaupun betul dia memang ada sifat-sifat yang diceritakan tu, walaupun betul kekurangan pada dirinya, kekurangan mungkin pada pakaiannya, percakapannya, betul memang ada pada dia, tapi kalau dia dengar, dia jadi tak seronok. Itulah namanya mengumpat. Tuan-tuan boleh dapat ini ulang je tuan-tuan. Kita biasa dah sebut cerita-cerita tentang mengumpat ni, kan? Cuma malam ni kita jumpa lagi, kita baca lagi, kan? Mudah-mudahan kita tahu, dan kita pun memang kita dah sentiasa menjaga diri kita daripada terbuat perkara-perkara mengumpat ni. Mungkin lepas ni kita dapat lagi kekuatan untuk nak sampaikan pula kepada saudara-saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kan? Dulu kita tahu setakat kita je, tapi sekarang ni kita dah ada confident diri, kan? Keyakinan diri kita untuk nak menerangkan tentang makna mengumpat ni, keburukan daripada mengumpat kepada kawan-kawan kita pula. Tu sekurang mudah-mudahan lah. Ataupun kalau mungkin adalah contoh je tuan-tuan, di kalangan seperti saya contohnya, mengumpat ke tuan-tuan contohnya, bila kita baca cerita macam ni, maknanya kita cubalah mujahadahkan diri kita supaya tidak mengumpat lagi orang lain selepas daripada ni. Tu contoh, kan? Sebab bila kita dengar susah kita ni kalau nak minta maaf, kalau nak bertaubat hasil daripada sebab mengumpat ni, jadi lepas ni tak nak dah lah mengumpat orang, kan? Dalil kepada perkara yang disebutkan ni tadi ialah jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki yang bertanya berkenaan makna mengumpat. Kata Nabi,
berkaitan dengan pertanyaan seorang lelaki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrahu qil, kamu menyebut berkenaan dengan saudaramu dalam perkara yang dibenci. Ara'aita in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulullah, adakah kalau kita menyebut perkara tersebut yang memang ada pada saudara kita tu, kata Rasulullah, in kana fi akhika ma taqul faqad tabtah wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Ini jawapan Nabi. Sekiranya saudaramu memang seperti yang kata, kita memang tak ada tambah pun, benda yang ada pada dia, yang kita sebut tu memang ada pada dia, yang kekurangan yang ada pada saudara kita, kata Nabi, kamu telah mengumpatnya. Tetap mengumpat nama dia, kan? Islam ni sangat menjaga hubungan antara sesama manusia ni. Jangan ada di kalangan sesama manusia ni yang cuba mencetuskan perasaan tak seronok, jadi sedih orang yang dengar. Ni Islam dia jaga. Sehingga kalau kita nak menceritakan perkara yang sebenarnya tentang saudara kita, dan kalau dia dengar dia sedih, kenapa ustaz pergi cerita macam tu kat kawan ustaz tentang saya, malu saya, sedih saya, contoh kan, mengumpat nama dia. Tapi kalau kita cerita yang menyeronokkan dia, kalau dia dengar tak apa, kan? Kita cerita kawan kita ni begitu pemurah, kalau kita berjalan dengan dia tak dan kita ni bayar makan dia, dia yang dulu bayar. Dia dengar cerita yang kita cerita ni kat kawan kita, dia tak marah, kan? Contoh kan, tu macam tuan-tuan lah, tuan-tuan orang cerita macam tu tentang tuan-tuan, cerita ni sampai pada tuan-tuan, tuan-tuan nak marah apa? Mai jumpa dengan Tuan Haji, pegang cekak leher baju dia, kan? Dia tanya, kenapa Tuan Haji cerita saya ni suka belanja orang? Ada ke nak marah ke? Tuan-tuan faham tak? Takkan nak marah. Yang tak bolehnya kita yang cerita. Kita belanja orang, kita cerita ke orang. Kita ni kalau kita pergi mana-mana, kita dulu belanja. Yang cerita tu kita sendiri, yang tu tak boleh. Dia jadi riak. Tapi kalau orang lain tolong menceritakan kebaikan kita, tak apa. Memang sebolehnya tuan-tuan, apa-apa yang baik, segala ibadah kita buat ni, kalau boleh kita tak nak ceritalah dekat orang, sebab kita ni tak kuat untuk tahan diri daripada tak jadi riak. Kalau cerita jadi riak pula, tak cerita lagi baiklah, kan? Kecuali dia mampu untuk nak kontrol supaya jangan jadi riak, tu tak apa nak cerita. Tuan Haji cerita kebaikan yang Tuan Haji buat kepada kawan. Memang Tuan Haji boleh jaga perasaan tidak riak cerita tu tadi. Silakan, agama pun tak larang, boleh cerita. Yang tak bolehnya cerita dengan tujuan riak, tu yang pertama, tak boleh. Yang kedua, kita tahu kekuatan jiwa kita. Kalau kita cerita kebaikan kita jadi riak, jangan cerita. Kalau kita pergi cerita juga, itu yang jadi binasa tu kan. Tapi kebaikan kita dah cuba tutup, tapi Allah bukakan juga, sehingga ada juga orang lain boleh tahu. Itu tak apa tuan-tuan, dah ada beza tu. Yang pertama tadi tak boleh, yang kedua ni boleh. Yang pertama kita cerita sendiri apa yang kita buat pada orang, sehingga orang tahu, mana kau tahu cerita Tuan Haji tu suka belanja orang? Dia cerita dengan saya. Dia cerita dengan saya, dia memang sikap pemurah macam tu lah. Itu takci, itu tak boleh. Tapi kalau orang lain cerita, mana Tuan Haji tahu si fulan tu dia ni pemurah? Kawan-kawan dia semua cerita macam tu. Bukan dia yang cerita kan, kawan-kawan dia yang cerita. Kalau yang demikian tak apa. Cerita kebaikan
tentang saudara kita, cerita tu sampai dekat dia, tidak menyebabkan dia ni jadi marah. Dia baik ni orang memang tak marah. Itu tidak nama mengumpat. Itu tak apa. Itu boleh cerita. Yang tak boleh, dia dengar cerita yang kita cerita pada kawan-kawan kita, dia jadi sedih. Sampai hati dia kata, ustaz cerita tentang keburukan dia. Sampai hati Tuan Haji ni tak sangka ya, Tuan Haji pun buka juga rahsia saya kat orang lain contoh. Jadi sedih dia tuan-tuan. Ini tak boleh. Dia jadi mengumpat. Nabi kata, kamu telah mengumpatnya juga. Tetapi jika tidak ada pada saudaramu itu, yang diceritakan pada kita tu sebenarnya tak ada pun dekat saudara dia tu, dia tambah nak bagi sedap cerita kan. Memang mengumpat ni pun nak bagi sedap cerita kan. Kalau tak mengumpat tu mengantuk aja tuan-tuan. Macam dengar dalam majlis ilmu macam ni lah kan. Kita tak mengumpat. Mudah aja nak jadi apa? Nak jadi syahid tu. Nak jadi syahid. Tapi kalau mengumpat tuan-tuan dalam cerita ni, bukan cerita ngata tuan-tuan, ni ceritakan hal je. Kalau kita tengok kan, dia duduk dalam majlis mengumpat 2 jam tu berasa macam baru 30 minit kan. 2 jam dah tu, tapi dia rasa macam baru 30 minit. Sekejap betul masa ni kan. Tapi kalau duduk dalam majlis ilmu, baru start 10 minit rasa macam sejam dah. Bukan kat sini tuan-tuan, insya-Allah tak ada hal kan. Cuma saya selalunya memang tak mengambil masa yang panjang lah kan. Habis-habis pun masuk isyak saya dah mula cari jalan untuk nak memberhentikan. Tak nak panjang-panjang. Kalau saya tak berhenti juga, tuan-tuan tolong bangkit ambil mic ni pada saya, tak apa. Contoh dia gitulah kan. Insya-Allah tak ambil masa panjang sebab insya-Allah saya faham jiwa-jiwa orang yang duduk dalam majlis ilmu ni. Bak 10 minit, paling panjang pun tuan-tuan 30 minit kita boleh memberi perhatian. Lebih daripada 30 minit itu ustaz seorang je lah cakap. Ustaz seorang je lah cakap. Ustaz ni syok sendiri. Kami ni duduk tengok jam, duduk berharap bila lah. Tapi bukan tuan-tuan ni, cerita je. Bukan tuan-tuan. Dia beza. Kalau majlis mengumpat, yang kita perhati tengok kan, sedap betul. Bab-bab mengumpat ni memang sedap. Iyalah. Syaitan tolong bagi aksesori cantik-cantik. Bagi sedap, tambah budu sikit. Kalau makan kan bagi sedap kan. Adalah sambal-sambal sikit. Sedap lah. Itulah cerita ni. Kalau nambah cerita gosip-gosip sedap. Kalau cerita skema sangat, lah kita pun tak ada modal nak menyembang. Kita pun menyembang, bagi tahu kat kawan kita, aku kalau duduk dengan dia tak pandai nak menyembang. Pasal dia tak ada modal lah, sebab modal dia terlampau skema. Kan? Skema, tanya, jawab apa yang dia tanya. Tak ada tambah-tambah. Kan? Pergi ke mana? Sepatah aja dia jawab. Seremban. Buat apa? Bayar road tax, contoh kan. Macam tu je tu. Tak ada nak tambah-tambah dah. Jadi kita pun mati ayat tuan-tuan. Jam kita. Mati kutu kita nak nyembang dengan orang yang tak cakap banyak ni. Tapi dia bagus untuk kita sebenarnya. Cuma kelaziman kita lah, bila kita dapat kawan yang tak banyak mulut, tak banyak nak bercakap ni, kita pun jadi jam. Di kutu kita ni nak nyembang apa? Kalau pergi seremban dengan dia, jenuh tuan-tuan. Dia duduk dalam kereta sebelah kita tapi tak menyembang, tak bercakap kan. Ataupun dia ni baca Quran, berzikir, tak berhenti kan. Jenuh kita kan. Jenuh tak? Tuan-tuan tidaklah. Ni secara umum lah kita sebut. Jenuh ni nak boleh sampai seremban. Pasal kawan kita tu tak menyembang benda lain. Dia duduk baca Quran, surah Al-Kahfi je kan. Surah Yasin tak berhenti. Sampai seremban, surah Yasin tak habis kan. Dia baca. Tak ada menyembang pun, tak ada mengarut-ngarut. Jadi,
Tapi sebenarnya ini yang terbaik untuk kita. Kalau kita dapat kawan yang macam ni dalam perjalanan, dia cakap yang penting-penting je pada kita, selamat kita, tuan-tuan. Ya. Selamat. Kalau dia mengumpat, naik kereta sekalian kita, sudah macam mana ni kita? Kita orang baik, nak suruh orang berhenti daripada jangan mengumpat tu, macam mana ke gaya kita nak memberhentikan dia? Sudah, tuan-tuan. Lah kita ni dikira bersubahat. Tak pasal-pasal kita dapat dosa kan, disebabkan dengar cerita kawan kita yang bersama dengan kita dalam perjalanan, contohnya nak pergi ke Seremban tadi, sedap sangat mengumpat. Memang terasa macam sekejap je, tapi itulah bertambah-tambah dosa kita. Sebab apa? Dikira bersubahat. Dikira subahat kan? Sebab kita tak memberhentikan dia daripada mengumpat. Cuba kita cakap je, pancung terus percakapan dia, tuan-tuan. Kawan kita baru nak cerita tentang mengumpat orang ni, kita pun cakap, baca ayat Quran lah. Baca Quran, kan? Ataupun kita baca ayat, suruh dia terjemah. Contoh, kita nak kalihkan perhatian dia. Tapi dia ni, katakanlah, nak bawa juga kepada mengumpat ni tadi. Kita pun pancung lagi, kan? Tarik perhatian dia supaya jangan teruskan agenda untuk mengumpat dalam perjalanan ni, kan? Makna dikira usaha kita tu, tuan-tuan, walaupun kita tak berjaya lah, mungkin tak berjaya, kan? Sebab kalau kita nak cakap sekali dua kali pun tak faham juga, lah kita pun malas lah, kan? Dengar je lah. Mudah-mudahan Allah kira usaha kita tadi tu, kan, daripada langsung tak ada usaha untuk memberhentikan kawan kita ni daripada mengumpat saudara dia. Dengar, lepas tu tambah pula, dia pula layan, dia pula congkir. Kawan tu dah elok nak berhenti dah. Dia tanya pula soalan, tambah pula lagi kan. Sampai Seremban, balik semula PD, sambung lagi. Nauzubillahi min zalik. Jadi itu, tuan-tuan, makna bila ada kawan-kawan kita yang senyap, sama-sama kita berjalan dengan dia, kita duduk dengan dia, cakap benda-benda yang memang sepatutnya dipercakapkan, ini sebenarnya baik untuk kita, selamat kita, tuan-tuan, daripada bertambah dosa kita secara free-free je, kan. Dengar orang mengumpat, kita tak cegah, kita tak potong, maka dikira dosa sama macam dengan orang yang mengumpat. Hak mengumpat tu memang dosa dah. Kita yang tak mengumpat ni tapi dengar, jadi tukang dengar yang setia. Tak cuba menghalang daripada orang tu meneruskan mengumpat saudara dia. Dikira bersubahat. Subahat ni samalah dosa dia. Dosa bersubahat sebab mengumpat. Baik, ketahuilah bahawa setiap perkara yang membawa kepada maksud cemohan termasuklah dalam makna mengumpat, sama ada ia berbentuk perkataan ataupun selainnya, seperti mengenyit mata. Kenyit mata tu isyarat apa tu sebenarnya tu? Isyarat nak ngata ke saudara kita. Isyarat tu kepada kawan kita, nak ceritakan tentang saudara kita tu bagian-bagian melalui isyarat ngenyit mata, ataupun dia buat isyarat apa, ataupun dia menulis, kan? Ini pun termasuk juga dalam mengumpat, kan? Sekarang ni lagilah, kan. Dulu kalau nak mengumpat kena ada geng, kena ada partner kita lah. Kalau kita cakap seorang-seorang, nanti orang kampung kata dia ni salah makan ubat ke, kan? Pasal apa ni ustaz main cakap seorang-seorang ni, kan? Kalau ada pula yang jenis yang berani, dia tanya, kenapa ustaz cakap seorang-seorang? Ustaz mengumpat dengan siapa? Kan? Dia seorang-seorang tak nama mengumpat, itu nama dia gila, kan? Tapi dalam dunia sekarang, dia seorang-seorang pun boleh jadi, tuan-tuan, melalui penulisan. Dia tulis, dia kata, tengok dekat WhatsApp tu, kan, dan dia nak kata, kan, dia kata je, tak tapih-tapih dah. Ada yang kata dekat ulama' pun, ya Allah, kan, ulama' tu tahajud setiap malam tak tinggal, dia haram tak ada tahajud. Tapi kan
bukan main sedap dia ni. Menulis, mengutuk, maki hamun, mengeji kepada ulama-ulama, orang yang berada di atas kebenaran, orang yang beramal, kan, orang baik, kan. Dia tak boleh nak beza mana orang baik, mana orang yang tak baik. Ni yang disebutkan kebimbangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepada umat yang akhir ni. Dan saya tengok memang apa yang Nabi sebut tu pun dah berlaku, tuan-tuan. Apa dia yang Nabi kata? Aku bimbang suatu perkara yang akan menimpa kepada umatku di akhir ni, iaitu sesuatu yang baik tapi dilihat sebagai tak baik. Sesuatu yang baik dilihat sebagai tak baik, tetapi sesuatu yang tak baik dilihat sebagai baik. Banyak dah ni contoh. Orang baik tapi dilihat sebagai tak baik. Orang tak baik, kan, yang lalai, yang tak ada pun peduli sembahyang, bang apa semua ni, tak jaga, pantang larangan-larangan dalam agama ni, kita tengok dia buat semua. Yang ni yang dilihat sebagai hebat, kan? Betul sebagaimana yang Nabi sebut akan berlaku pada umat aku yang akhir nanti. Perkara baik dilihat sebagai tak baik, perkara yang tak baik dilihat sebagai baik. Macam kita ni, tuan-tuan, kan, sembahyang tak berhenti ni, kan, dia kata sebagai pengganas. Sikit masa dulu, dia sebut orang Islam ni sebagai pengganas. Kita tengok muka kawan-kawan kita, kan, tak ada gaya pengganas pun. Macam mana orang boleh kata kita ni pengganas? Kita tengok kawan-kawan kita semua ni ada nur di wajah dia, bercahaya, berseri-seri muka, tapi orang boleh kata pengganas juga. Orang yang bunuh orang tanpa peri kemanusiaan itu tidak pula disebut sebagai pengganas, kan? Terbalik, kan? Terbalik. Itu yang Nabi kata, aku bimbang situasi itu akan menimpa kepada umat aku yang akhir. Sekarang dah berlaku dah, tuan-tuan. Orang yang buat maksiat tidak dilihat sebagai bersalah. Orang yang mencegah maksiat itu yang bersalah. Dulu, kan, sedikit masa dulu, nak tangkap, hello lah dulu. Nak buat operasi, maklum lah dulu. Memang kalau maklum memang tak ada lah, tuan-tuan, kan. Biar tak payah buat operasi. Contoh dia, kan. Sebab orang ni bila dia dimaklumkan, dia pun takkan nak tunggu, kan. Macam, tuan-tuan, ibadat melontar jamrat. Kita tanya ni, tuan-tuan ni melontar jamrat ni melontar apa? Kami melontar syaitan. Lontar syaitan? Mana syaitan dekat tempat jamrat tu? Takkanlah syaitan nak duduk biarkan diri dia dilontar oleh jemaah, beribu-ribu jemaah lontar kat dia, kan. Tu yang ada baling payung, baling selipar. Orang suruh baling batu, kan. Dia habis barang dia baling. Pasal nak marah ke syaitan ni. Nak marah ke syaitan. Dia lontar syaitan. Mana ada syaitan dekat situ? Simbolik tu zaman Nabi Ibrahim AS. Bila nak melaksanakan perintah menyembelih anaknya Nabi Ismail, syaitan datang kacau, kan. Lalu Nabi Ibrahim ambil batu, baling kat syaitan tu, kan. Baling kat syaitan. Usik si ni sebenarnya suami kamu bawa Ismail ni, sebenarnya dia nak sembelih anak kamu tu. Siti Hajar pun baling, kan.